أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ حسن الدين بن علي وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فارده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita meneruskan lagi kehidupan pada pagi ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan dapat sama-sama kita memanfaatkan kepanjangan umur untuk kita beriktikaf dalam rumah Allah pada pagi ini. Dan selesai kita solat berjemaah, berwirid dan berdoa, maka sekarang kita mengambil pula pahala berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga kalau inilah amalan terakhir dalam hidup kita, Allah Ta'ala menjadikan ianya asbab untuk mempermudahkan hisab kita di akhirat dan memasukkan kita ke dalam syurganya dengan semudah-mudahnya. Namun jika Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan peluang ruang kehidupan kepada kita, moga-moga dengan asbab keterlibatan kita dalam majlis ilmu pada pagi ini menjadi asbab musabab untuk kita semakin berpeluang cerah, merangkul, merebut pelbagai lagi peluang ibadat kebajikan pada hari-hari selepas daripada ini, insya-Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka pagi-pagi pada pagi ini marilah sama-sama kita mencermati beberapa pesanan yang ditinggalkan oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malbari Asy-Syafi'i, seorang ulama besar daripada Malbari, berbangsa Malabar, bermazhab Imamuna Asy-Syafi'i, sama macam kita. Dan dia merupakan orang yang pertama, orang Malbari pertama menjadi penuntut di Jami'ah Al-Azhar Mesir. Universiti Azhar Mesir ni kira tak asing lah dengan kita orang Melayu ni. Daripada kecil-kecil orang tanya nak ngaji mana, Mesir. Nak ngaji mana, Mesir. Ya. Sebab apa? Mesir ini kiblat ilmu. Kalau kita tengok adilnya Allah Ta'ala, maha kuasanya Allah Ta'ala, dia buat Al-Quran ini turunnya di Mekah, tempat mulanya. Mekah dan Madinah tempat mulanya di Mekah. Tetapi kehebatan dan kemahiran Al-Quran itu berada di Mesir, bukan tempat turunnya Quran. Siapa tak kenal dengan siapa tak kenal dengan Ma'had Syubra, siapa tak kenal dengan Syubra, satu institusi Al-Quran yang anak-anak kita pun banyak belajar di sana. Bahkan saat permulaan Ummul Qura Mekah memulakan pembukaan institusi Al-Quran, dia ambil tenaga pengajar daripada Syubra Mesir datang ke Mekah.
Patutnya Quran turun di Mekah, orang Mekah lah kena hantar tenaga mengajar pergi ke Syubrah. Tapi ini panggil orang Syubrah Mesir mai mengajar di Mekah. Hadis banyak di Mekah dan Madinah. Madinah lah kita kata. Sebab tu kalau kita pergi umrah, kita buka TV masa di Mekah, kita buka channel Masjidil Haram, baca Quran tak henti-henti. Daripada pagi sampai ke pagi baca Quran. Baca Quran je siaran je. Betul tak? Semua berhenti waktu azan, waktu sembahyang. Dia buat siaran langsung Masjidil Haram. Ya. Waktu lain siaran langsung visual Masjidil Haram tapi audio bacaan Al-Quran. Simbolik kepada tempat turunnya Al-Quran. Bila kita pergi ke Madinah, kita buka channel TV Masjid Nabawi pula. Sebab duduk di Madinah. Bukan apa, nak usia lain. Tengok, ramai tak Raudhah? Tak ramai, jom. Tujuannya. Kat Mekah kita buka live Masjidil Haram sebab tengok ramai dah tempat tawaf. Tak ramai, ya Allah, jom. Contoh gitulah. Baik. Jadi kalau di Masjid Nabawi, channel Masjid Nabawi, apa yang dia pasang? Audionya adalah hadis asy-syarif, membaca bacaan hadis daripada Kutubus Sittah, daripada Imam Bukharinya, Imam Muslimnya dan a'immah yang lain. Sebab apa? Satu simbolik menyatakan Madinah tempat banyak dicatatkan hadis. Tapi kalau hari ini kita tengok tradisi pengajian hadis secara akademik dan sistematiknya bahkan mendapat satu, kita katakan, tahap yang tinggi, yang begitu ulung sekali, iaitulah di Pakistan, India. Sampai kan orang kalau dengar lepasan Deoband, lepasan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, anak muridnya, memang hebat-hebat. Kenapa tidak di Madinah? Madinah pun hebat, tapi lebih terkenal di India, Pakistan. Nak cerita begitulah aturan Allah. Nak cerita begitulah ketetapan agama ini. Tak semestinya di situ tempat mulanya agama, maka tempat lain takkan boleh setanding dengannya. Baiklah. Jadi nak ceritanya pengarang kitab kita Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malbari. Dia ada dua. Ada Syekh Zainuddin Kabir, ada Syekh Zainuddin Saghir. Hak kita baca ni Syekh Zainuddin Kabir. Yang kita dah mengaji kitab fiqh Fathul Mu'in tu, daripada Qurratul Ain syarah jadi I'anatul Talibin. Orang Malaysia ni dengan I'anatul Talibin tak lekang. Nak jadi mufti di Malaysia, nak jadi jawatan kuasa fatwa di Malaysia, kitab I'anatul Talibin mesti menjadi wirid dia. Boleh kita kata mesti menjadi wirid lah. Sebab apa? Itulah corak nak memahami kerangka fiqh. Banyak lagi lah, Fathul Wahab, Raudhah, macam-macam lagi. Tapi antara I'anatul Talibin. Daripada Fathul Mu'in, matanya Qurratul Ain adalah cucu kepada pengarang kitab ni. Apa dia cerita pasal kitab, cerita isi kitab terus lah. Dia cerita pengarang pasal apa? Tak tahulah tuan-tuan. Kalau kata di pondok, tuk guru ni dia dah ajak cara kaedah kita nak cinta pada kitab, nak kenal isi kandungan kitab, kita kena tahu siapa pengarang dulu. Barulah kita cinta, kita tahu, kita mendalami, kita menjiwai. Itu pun tak cerita semua lah, cerita ringkas-ringkas lah, cara-cara kuliah subuh ni. Kemudian lagi, ini Tok Wan dia. Karangan karya ini, dia ni wafat sekitar 928 Hijrah bersamaan dengan 1522 Masihi. Yakni kira-kira 11 tahun, 10 tahun selepas kejatuhan kerajaan Melayu Islam Melaka 1511. Ini cerita kitab ni usianya pun 500 tahun, hampir 500 tahun takriban, lebih kurang. Maknanya Melaka jatuh ke tangan Portugis 1511, dia wafat 1522. Maknanya dia karang kitab di era kejatuhan kerajaan Melayu Islam Melaka. Lamalah, hampir 500 tahun. Walaupun begitu, nak cerita berkatnya, ikhlasnya karya-karya ulama sampai hari ini dibaca, ditelaah, diteliti dan diambil istifadahnya sampai hari ini. Hebat. Masalah karya Al-Imam Al-Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, lahir 450 Hijrah, wafat 505 Hijrah. Tak panjang, umurnya sekitar 55 tahun sahaja.
Karyanya yang hampir 1000 tahun. Masih lagi ditelaah, dibaca, dikaji, diteliti sampai ke hari ini. Antaranya Minhajul Abidin. Siapa tak kenal? Kita duduk mengaji kan. Orang tua-tua memang tak tinggal lah. Kalau kata di Fatani, Minhajul Abidin ini menjadi wirid harian. Pas subuh baca, pas subuh baca, pas subuh baca. Pasal apa? Kitab tersebut dia memberikan kita kefahaman terhadap Al-Quran dan hadis dari sudut tasawufnya. Kita baca Quran hari ini nak faham isi kandungan Quran agak mustahil ada nak faham. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu alat. Ulama baca Quran dengan kita baca Quran, kita ulang dalam semua. Yang nu ulama. Ulama dia baca Quran, dia faham dengan cara dia, cukup hebat. Isronok kalau baca Quran dengan cara ulama ni. Kita yang ulang dalam semua ni baca Quran ni, kira nak dapat pahala, tak apalah bacalah juga. Dapat pahala 1 huruf 10 kebajikan. Kan? Ulama dia baca Quran lain, dia faham. Faham lagu mana? Faham. Bagi kita tengok macam Habib Omar bin Hafiz baca Quran lagu mana. Dia baca Quran bukan macam kita. Kita baca sampai sengit kepala-kepala. Dia tak. Dia baca kadang-kadang diulang, kadang-kadang dibaca dengan satu-satu. Ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Baca macam bercerita. Kita kan nak cerita ulaika ashabun nar, mereka tu ahli neraka. Ulaika ashabun nar, mereka tu ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lama dalamnya. Tu dia. Kita baca ulaika ashabun nar. Dengar neraka berlanjut neraka. Tu kita. Ni nak bagi contoh cerita baca Quran dengan faham dengan baca Quran hanya dengan lagu. Nak cerita kita. Itu belum lagi membaca dengan kaedah. Ulama baca Quran dengan kaedah bismillah. Kenapa baca bismi? Kenapa tak baca bismu? Kenapa tak baca bisma? Asalnya ismun. Bila masuk dengan yang ba, bismi, ba tu huruf jar ataupun huruf khafa. Huruf khafa ni ada berapa? 18. Apa dia? Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, li, wa, bi, ta, khala, ada, hasya, muz, munzu, hatta. Kalim 18 huruf jar ini masuk pada kalimah isim menjadi majrur kalimah tersebut, memajrurkan kalimah tersebut. Maka baca bismi, isim mufrad. Allah bukan dia dah. Pasal apa pula nak kena tahu lagu tu? Sebab nak tahu ta'alluq muta'allaq dah tu. Kaedah dia, faedah dia kita nak tahu. Nak tahu dia ni muta'allaq tempat gantungan kat mana. Bukan dia dah. Kalau lagu tu punya nak baca bukan dia dah. Maka memadailah kita hari ni baca Quran hanya untuk dapat pahala. Bukan nak faham cara ulama faham. Itu baru dalam kaedah ilmu nahwu. Dia ada lagi sarafnya, mantiknya, badiknya, balaghahnya, ma'aninya, usul fiqhnya. Tuan-tuan, saya cerita ni bukan nak abang kata kita nak kena mahir macam ulama mahir, tak payah. Kita buat kerja kita masing-masing, kerja harian kita. Cuma nak cerita beza ulama baca dengan kita baca. Supaya kita sedar, ya Allah, aku ni bukan ulama, aku ni ulang dalam semua. Dan tak timbullah dakwaan-dakwaan yang mengatakan ulama tak maksum, ulama juga salah, kenapa nak ikut ulama, ikutlah Nabi saja. Hari ini slogan-slogan yang terkenal pada hari ini kan, banyak macam tu. Yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, zukhrufal qaul ghurura. Allah Ta'ala dah sebut dah, zukhrufal qaul. Akan datang satu kelompok yang mai duk ajak kita zukhrufal qaul, indah perkataannya. Kembalilah kepada Quran dan sunnah, tinggalkan ulama. Ulama Imam Syafi'i baca kunut, tadi kita sembahyang subuh baca kunut tu ikut siapa tu? Ikut siapa tu? Ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni siapa? Ulama. Kenapa tak ikut hadis sahih Muslim yang menceritakan Nabi sembahyang subuh tak baca kunut? Ni Nabi. Nak ikut Nabi kan ikut ulama. Soalan-soalan macam tu dia timbul mai kat kita. Tapi mujunglah dah ramai-ramai kita ada sok lok-lak sikit. Orang Kedah panggil lok-lak. Lok-lak ni dia kata apa kat bersyarah tu, dekat penceramah tu, dia kata, ustaz minta maaf, kami, dia tanya kita, penceramah tanya, tuan-tuan baca kunut tadi ikut Nabi. Ni saya baca di Sahih Muslim ni, Nabi sembahyang tak baca kunut. Ni Nabi, tuan-tuan nak ikut ulama kan ikut Nabi. Seorang bangun dia kata, minta maaf, saya ikut Nabi, saya ikut ulama. Ceramah pun tanya balik, tak ikut Nabi tak? Pasal apa? Pasal ikut ulama. Terkejut pula dia. Awak tak ikut Nabi?
Dia pun jawab, macam mana saya nak ikut Nabi, saya pun tak pernah jumpa Nabi. Satu. Yang kedua, macam mana saya nak ikut Nabi, saya pun tak faham apa Nabi sebut dalam hadis tersebut. Dua. Yang ketiga, adakah bila saya ikut ulama tak ikut Nabi? Takkan kita nak kata Imam Syafi'i tak ikut Nabi? Takkan kita nak kata Imam Malik bin Anas tak ikut Nabi? Takkan kita nak kata Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali tak ikut Nabi? Takkan kita nak kata Imam Abu Hatim Nu'man bin Thabit pendiri mazhab Hanafi tak ikut Nabi? Semua ikut Nabi belaka. Cuma Imam Syafi'i memahami hadis yang lain ataupun kerangka hadis itu dalam bentuk Nabi baca kunut, sunat ab'ad. Imam Malik faham kata tak sunat. Imam Abu Hanifah kata baca macam-macam tu. Tapi keempat-empat imam semuanya ikut Nabi belaka. Cuma menurut metod masing-masing. Yang ni faham kata bila Sayyidina Aisyah pegang kaki Nabi tu, maka tak batal wuduk sebab Sayyidina Aisyah pegang. Ada pun Imam Syafi'i kata tak batal dengan sebab masa tu kaki Nabi ada kain, ada sarung, ada berlapik, tak batal. Macam tu. Makna kedua-duanya betul belaka. Cuma kita ini kerangka kita dalam Malaysia, majoritinya mazhab Syafi'i, kita ikut Syafi'i tu. Itu cerita dia. Baik. Jadi maknanya kita janganlah mudah terpengaruh dengan slogan-slogan yang zukhrufal qaul, kata Allah, indah perkataannya, konon-konon nak mengajak kembali pada Quran dan hadis. Ghurura wal hal ghurur, ada helah ataupun ada penipuan di sebaliknya. Dalam sebenarnya slogan tersebut hanya nak mengajak orang untuk jauh daripada ulama. Konon macam ikut Nabi semata-mata, tapi dalam sama ada mengajak orang jauh daripada ulama. Ni. Baiklah, kalau macam itu kita tengok balik apa pesanan Syekh Zainuddin bin Ali. Manzumatun hidayatul azkiya'i ila tariqil awliya. Nak cerita nazam, ceritanya hidayatul azkiya, petunjuk orang bijak. Petunjuk orang bijak. Nama karya ni namanya petunjuk orang bijak. Moga-moga kita bila kita ikut petunjuk ni, kita juga dikategorikan sebagai orang yang bijak. Tok Syekh sebut saya dah, hak ni, hak ikut dalam ni, insya-Allah menjadikan kita orang yang bijak. Bijak apa? Bijaksana. Syekh almarhum pernah main ke masjid kita, almarhum Allah yarham, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Malki An-Nadwi. Dia pernah main bab dorah sekali dulu kan. Hadis 40 akhir zaman, kita tak silap saya masa tu. Syekh Fahmi Allah yarham meninggal tahun lepas. Jadi Syekh Fahmi ni dia sebut kita ni kena jadi bijaksana. Banyak kali dia sebut kita kena jadi bijaksana, jangan bijak sini. Apa maksud? Kalau bijak sini, kita hanya pandai mengatur urusan dunia, pandai cari kerja, pandai cari makan, pandai cari duit, pandai cari bini, pandai buat anak. Tu urus anak ni kalah nasri. Kemah sungguh. Cari duit ni Allah tak tahulah banyak mana bertimbun-timbun harta. Bijak sini namanya. Yang Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, alu kama qala. Orang yang cerdik, kata Nabi, bukan orang yang pandai cari harta, pandai dalam pembelajaran, dapat 5A, dapat straight A, dapat 4 flat, anugerah sempang semua, bukan yang tu. Wal al-kayyisu, orang yang cerdik, kata Nabi, man dana nafsah, jaga diri dia. Jaga macam mana? Jaga yakni tak melakukan apa yang Allah larang, dan dia usaha untuk memenuhi segala apa yang Allah perintah. Itu maksud jaga diri. Wa amila lima ba'dal maut, maksud lagi kata orang cerdik, kata Nabi, orang yang dia ni sibuk beramal untuk hari sesudah mati. Dia sentiasa fikir, what happened to me after that? Apa lepas aku mati, apa jadi pada aku? Maknanya dia bukan bijak sini semata-mata. Ya, betul, kalau pandai cari duit, pandai bina keluarga, pandai itu, pandai ini, memang cerdik, tapi cerdik yang sebenarnya adalah bijaksana. Apa dia? Dia memikirkan alam selepas kehidupan. Itu maksud bijaksana. Bukan sini, tapi sana, kata Syekh Fahmi. Maka di sini dia kata petunjuk sekalian orang yang bijak, yang bijaksana ni, menuju jalan para wali Allah. Ceritanya pengarang kitab kita ni dia nak bagi tahu ini kaedah, ini nasihat untuk kita nak menjalani, nak menyelusuri jalan para wali. Nak jadi wali dah contoh je ni. Wish, boleh Ustaz jadi wali? Nak terbang atas angin jalan tayang, itu bukan wali.
Itu dipanggil karamah. Kita cerita wali bukan cerita karamah. Jalan atas ayak terbang angin tu karamah. Karamah pun kalau berlaku kepada orang yang saleh dipanggil karamah. Boleh juga berlaku, kalau berlaku kepada Nabi dipanggil mu'jizat. Ya, dipanggil mu'jizat. Itu pun selepas menjadi rasul. Berlaku benda yang pelik, air keluar daripada celah-celah jari Nabi. Kan, batu yang besar dalam peristiwa perang Khandaq nak dialihkan oleh para sahabat tak boleh, tiba-tiba Nabi boleh alih kekuatan Nabi. Dan antara mukjizat Nabi adalah Nabi bersifat fleksibel, berubah-ubah dengan keadaan. Contohnya macam mana bila Nabi berhadapan dengan orang yang lembut, Nabi lebih lembut daripada orang tu, lebih lemah lembut daripada orang tu. Antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia seorang yang lemah lembut, Nabi lebih lemah lembut daripada Sayyidina Abu Bakar. Tetapi saat Nabi berhadapan dengan Sayyidina Umar, waktu mana Sayyidina Umar nak masuk Islam, mai ke rumah Sayyidina Al-Aqam bin Abi Al-Aqam. Apa yang pernah pergi umrah, kita akan naik ke Bukit Safa, di sana Bukit Marwah. Di belakang Bukit Safa, di antara Bukit Safa dengan Jabal Abi Kubais, tempat istana kerajaan Saudi tu, ada eskalator kan, tempat tu. Situlah dikatakan rumah Sayyidina Al-Aqam bin Abi Al-Aqam. Sayyidina Umar mai ketuk. Lepas pada dia settle dengan adik dia, dia tampar adik dia dan dia terjumpa dengan keratan Toha ma anzalna alaikal Quran tashqa. Dia tersentuh dengan bacaan Quran, hebat. Dia nak masuk Islam, dia mai ketuk. Sahabat-sahabat yang berada dalam rumah Sayyidina Al-Aqam bin Abi Al-Aqam masa tu tak tahu lagi. Kata dia ni main nak masuk Islam. Bila dengar Sayyidina Umar, orang masa tu dah tahu, dah viral lah. Umpama kalau zaman kita dah masuk Facebook, masuk Twitter, dah masuk Instagram, kata Sayyidina Umar nak bunuh Nabi. Orang lain tak berani nak bunuh, dia berani bunuh Nabi. Dia nak pergi bunuh Nabi. Tapi dalam perjalanan nak bunuh Nabi, orang beritahu kita, jangan bunuh Muhammad lah, kau settle adik kau dulu. Kenapa dengan adik aku? Masuk Islam lah. Hasil dia pergi jumpa adik dia pula nak masuk Islam. Baca surah Toha tu kan, tu ayat tu lembut tu kan. Kalau ada orang jenis backing ke kerah-kerah, baca ayat tu insya-Allah. Kemudian bila nak betul tu, sahabat-sahabat semua dah gelabah dah. Sayyidina Hamzah kata apa? Tak apa, biar dia masuk. Kalau dia datang cara elok, kita layan dia cara elok. Tapi kalau dia datang cara tak elok, pedang aku yang akan layan dia. Yang akan layan dia. Ini kata Sayyidina Hamzah. Alah, masuk-masuk. Sahabat-sahabat semua membentengi Nabi, takut dia serang Nabi. Sahabat-sahabat yang badan gagah-gagah lah, sekeping macam kita tak edi, badan hak gagah-gagah ni, duk benteng, buat benteng macam orang nak main sepak bola penalti, bukan penalti, sepak percuma tu. Nabi duk belakang. Tapi Nabi kuat sahabat. Nabi alih sahabat, kuat sahabat. Nabi alih tu sehabis lembut dah. Tapi sahabat-sahabat yang badan besar macam nak terpelanting. Masa tu yang cerita gagahnya Nabi ni lebih pada Sayyidina Umar. Masa sebab dia berhadapan dengan Sayyidina Umar. Itu mukjizat Nabi lah, banyaklah. Banyak. Tu berlaku pada Nabi. Ya. Kalau berlaku kepada orang soleh yang bukan Nabi dipanggil karamah. Berlaku pada para wali, kepada orang soleh dipanggil karamah. Jalan atas angin, terbang atas ayak. Ustaz jumpa sini, Ustaz jumpa sana. Payah nak ada dah sekarang ni. Tak ada dah. Dulu banyak lah dulu. Dulu banyak. Pelik-pelik. Pelik-pelik. Sekarang payah nak ada dah. Kalau berlaku kepada orang yang bukanlah orang alim, bukanlah orang hebat, orang biasa macam kita, beram, aksiden, hancur berkecai, kereta tertelos, tapi kita tak ada apa. Baru ni bukan hang aksiden. Aksiden. Macam mana? Kereta habis tertelos biar. Kalau ikut cakap adat mati, tapi hang okey. Itulah tu. Itu dibagi karamah. Karamah apa? Kita bukan orang soleh pun. Kan? Aku wali dah. Habis itu dipanggil ma'unah, pertolongan. Mujur Tuhan nak tolong. Tu kita kena ingat, bila berlaku benda-benda tu kita kena tahu kategori kita apa. Baiklah. Jadi berlaku juga pada orang kafir ataupun orang Islam yang hidupnya ni kerja buat maksiat lawan Allah. Tapi hebat. Contohnya apa? Contohnya kawan kita, anak kita berkata, "Ya, daddy, saya rajin semayang, saya ikut cakap daddy suruh semayang, saya semayang, baca Quran, saya baca Quran, tapi kenapa result saya tak boleh lawan dengan kawan saya yang tak semayang, aurat pun tak jaga?" Kan? Hebat juga tu. Kenapa? Itu dipanggil istidraj. Hebat juga, tapi tak dipanggil karamah. Jangan kita tu karamah sebab tak semayang. Tak. Karamah apa semayang pun tak. Aurat pun tak jaga. Kenapa kita meniaga, sama-sama meniaga ni? Dia lebih maju pada kita yang semayang, dia tak semayang. Jangan kita kata itu karamah, tu bukan karamah. Bukan ma'unah tapi istidraj. Istidraj ni konon-konon macam dapat nikmat, padahal satu perkara yang menjauhkan dia daripada Allah. Dia rasa dengan sebab dia tak semayang dia dapat nikmat, tak. Padahal itu menipu dia. Baik, itu kita kena faham.
konsep dia. Baik. Terus, maka lagi di sini yang kita nak cerita bukan cerita jalan tangan terbata, nak cerita wali. Kita semua kena jadi wali. Alhamdulillah lah Tuan Haji, saya sendiri pun dah jadi wali lah. Dah jadi wali sekitar 6 tahun dah. 6 tahun. Berkat akad nikah di masjid ni, lepas tu jadi wali 6 tahun. Sebab apa? Anak sulung tu perempuan umur 6 tahun dah. Yang tu wali mujbir. Wali mujbir wali nikah orang. Wali tu tak jadi. Ya, tak jadi wali tu. Tak, maknanya tak ada nilai. Bukan tak ada nilai apa. Kadang-kadang yang tak sembahyang pun berlampak. Wali macam tu. Bahasa tutup qadhi ataupun PPN, kita panggil penolong pendaftar nikah. Saat dia nak, kalau dia tanya, ni saya cik nak nikahkan anak cik sendiri ke ataupun saya yang nikahkan? Dia pun kata, saya ada nak darah seorang ni je ustaz, banyak saya lah nikahkan. Tok qadhi tu kenal lah Tok Wali ni. Memang Jumaat pun 3 minggu sekali. No, sebab datang renew lesen 4 kali tak datang, kalau mati kena simpan kat kubur orang kafir kan. Ni sebab dia main juga 3 minggu sekali renew lesen. Sembahyang Jumaat masjid, puas nak jumpa muka kan, dengan malas sembahyang, dengan tak jaga amal ibadat, sebagai keluar rumah siram pokok pakai seluar pendek je kan. Maka Tok Qadhi kata, macam mana nak nikahkan anak dia ni, dia ni ahli fasik, ahli maksiat. Maka dia pun kata tak, dia tak cerita lah semua tu. Tok Qadhi pun pandai jaga aib orang. Tapi dia kata kat Tok Wali tersebut, tak apalah cik, mari kita istighfar sama-sama. Kita kena bertaubat dulu. Bila dia taubat, dia istighfar, mengucap sikit, baru dia boleh nikahkan anak dia. Tu wali. Wali taubat lah tu boleh pakai. Taubat masa tu juga boleh pakai. Berbeza dengan saksi. Saksi berat sikit. Sebab apa? Ada yang disebut saksi ni kalau taubat kena setahun. Manalah tahu, ya Haji nak tambah seorang lagi kan. Lepas tu nak menikah, maka nak panggil saksi. Siapa saksi ni? Panggil kawan-kawan baik lah. Kawan-kawan baik lah. Tengok kawan baik ni diorang macam mana, orang soleh ke macam mana. Kalau soleh, okey settle. Tapi kawan baik kita tu rupa-rupanya ada seorang tu ahli maksiat, kerja buat maksiat. Jadi kalau kita nak nikah tahun depan, tahun ni suruh dia taubat syah dah selama setahun. Baik, itu cerita bab munakahat lah, kita tak cerita bab fiqh. Yang kita masuk ke sini bukan wali yang tu. Wali apa? Wali maknanya kekasih Allah. Orang yang Allah kasih dia dan dia kasih Allah. Ni kita nak. Kalau boleh tuan-tuan, sebolehnya kita usaha jadi wali. Apa maksud wali? Orang yang sayang Allah. Allah sayang dia. Macam mana cara nak jadi wali? Adakah nak kena berjalan atas air, terbang atas angin? Tak payah. Habis tu, ni nasihat dia. Al-Imam nak bagi nasihat. Di sini secara ringkas ada 9 nasihat. Yang pertama antaranya kita kena taubat. Antaranya kita kena bersifat qanaah. Qanaah ni sifat orang kaya tuan-tuan. Siapa nak jadi kaya, dia kena ada sifat qanaah. Kalau tak ada sifat qanaah, hang harta bertimbul pun tak kaya. Qanaah ni apa dia? Memadai dengan apa yang ada. Walaupun dia hanya ada RM2 dalam poket dia, tapi dia cukup. Allah, cukup. Tak rasa nak lagi dah. Itulah sifat orang kaya. Cukup. Tapi walaupun dalam bank pun ada 40 juta, tapi perasaan nak lagi, tamak sampai tak kira rasuah tak rasuah apa sebagai tamak. Itu bukan orang kaya, itu orang miskin namanya. Orang kaya ni dia cukup dengan apa yang ada. Itu sifat orang qanaah dia panggil. Antaranya dibincangkan tentang zuhud. Zuhud ni apa dia? Hati tak bersangkut pada dunia. Dia ada harta yang banyak, kereta mewah, rumah yang besar hebat, tapi sikit pun tak takabur. Rumah besar, dia ajak anak-anak yatim datang, orang soleh datang, orang miskin datang makan rumah dia. Ada kereta, dibawanya orang soleh, dibawanya orang miskin buat naik kereta. Datang pergi masjid, kereta jadi gunakan untuk ke masjid kan. Habis semua muflis, kereta semua kena tarik, rumah terbakar sebagainya, pun dia tak rasa sedih. Sebab apa? Dia tahu sebelum ini Allah pinjamkan, sekarang Allah tarik balik. Nanti kalau Allah Ta'ala nak bagi pula punya, itu hak Allah lah. Itu dipanggil orang zuhud. Hatinya tak ada langsung tersangkut dengan dunia. Dibincangkan juga tentang muhafazatu ala sunan, bagaimana memelihara perkara-perkara yang sunat. Saya cerita sinopsis supaya kita faham apa yang kita bincang. Baik, kita terus pada nasihat yang permulaan. Maka kata pengarang dalam bentuk syair. Kalau kata Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hasan, kami mengaji kat dia lah, antara anak murid kepada Tuan Guru Haji Omar Zuhdi. Cerita Tuan Guru Omar Zuhdi ni masa dia meninggal, kita pernah tengok dalam Mastika. Cerita Mastika banyak cerita macam tu kan. Masuk dia ni meninggal, dan surat khabar pun cerita. Mayat dia tu punya ramai orang datang. Sampai mayat dia tak boleh nak diangkat, kena pasing-pasing. Hebat.
Tuan Guru Haji Mahzuri ni tempat duduknya, tempat tinggalnya Ustaz Ibrahim Libya. Kalau tuan-tuan lebih lama-lama tahu, lebih baru aku tak tahu lah. Ustaz Ibrahim Libya ni kisah memali tu lah. Jadi dia pernah berlindung di madrasah ni. Masa dia nak balik, Tuan Guru kata jangan balik ke lah, duduk sini dulu. Dia kata tak boleh, dia nak balik ke. Balik lepas tu terus berlaku peristiwa memali tu. Baik. Jadi anak murid Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hasan ataupun orang panggil Ustaz Awang lah, akan mengaji kat dia lah kitab ni. Maka apa kata pengarang? Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahu mutakamila. Kata pengarang, segala puji bagi Allah yang memberi taufik untuk mencapai ketinggian. Kita kena ingat, bila kita nak mencapai ketinggian di sisi Allah, bukan dengan sebab usaha kita. Aku ni martabat aku tinggi sebab aku rajin ibadat. Dah. Sebab Tuhan bagi kepada kita dua benda, tuan-tuan. Sebab tu kita berdoa nak dua benda ni. Apa dua benda ni? Taufik dan hidayah. Hidayah dan taufik. Hidayah itu apa? Hidayah itu petunjuk. Bahasa mudahnya rasaan. Aku rasa nak sedekah lah. Aku rasa nak pergi masjid lah. Mana ada hidayah lah tu. Aku rasa macam nak tutup aurat lah. Mana ada hidayah lah tu. Kita dapat hidayah. Rasa tu dah ada dah. Tapi tak cukup dengan hidayah. Kita kan ada satu lagi kita kena minta pada Allah, taufik. Apa itu taufik? Taufik adalah qudratun bi taatillah, kekuatan nak mengerjakan taat tu. Kalau kita hanya ada rasaan, hidayah saja, petunjuk nak buat itu ada, nak sedekah tu ada, tapi tak ada taufik, tak ada kekuatan nak seluk tangan kita dalam poket ambil duit sedekah pada orang miskin tu. Rasaan nak pergi masjid tu ada, tapi tak ada kekuatan taufik nak start motor, nak start kereta, nak pergi masjid, tak ada. Maka tak guna. Lepas tu kita nak doa, ya Allah anugerahkan kepada kami taufik dan hidayah. Siapa yang nama taufik, carilah isteri nama hidayah. Siapa nama hidayah, carilah suami nama taufik. Bukan. Yang kita nak daripada Allah. Akan puji-pujian yang melengkapi dan kebajikannya yang sempurna. Kita puji Allah ni akan sebagai pujian yang lengkap. Tak ada langsung kelopongan. Tak ada langsung cacat celah pada Allah. Itu i'tiqad kita, akidah kita. Seperti yang kita bincang dalam daurah masa bulan Ramadan yang lalu di atas Dewan Atas, kita bincang sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah. Tak ada langsung cacat celah. Kalau kita ada orang kata Allah Ta'ala wujud, kita juga wujud, betul? Betul lah kita bincang dalam TV Hijrah tu kan. Allah Ta'ala wujud, kita juga wujud. Sama? Kan sama? Tak sama. Kenapa tak sama pula? Allah wujud, kita pun wujud. Sama lah. Dari sudut bahasa je sama. Tapi hakikat tak sama. Tak sama macam mana? Allah Ta'ala wujudnya wujud yang zati. Kita ini wujud yang majazi. Apa maksud majazi? Pinjaman saja. Wujud pinjam. Wujud dengan sabit mujur. Setengah guru kata mujur. Mujur apa? Mujur Tuhan buat kita, kita wujud. Kalau Tuhan tak buat, tak wujudlah kita. Makna bukan wujud yang hakiki. Ada pun Allah Ta'ala wujud yang hakiki, wujud yang tak kena jadi. Tak ada siapa yang jadikan dia. Itu maksud wujud yang zati, wujud yang hakiki. Oh, hebat. Bila kita tengok Allah Ta'ala ni, kita mengaji sifat-sifat dia, Allahu Akbar, makin kuat akidah kita dan semakin manis kita bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbi wa tuba'i wila. Kemudian kata pengarang, kemudian selawat atas Rasul yang terpilih. Ni kaedah menulis. Kaedah menulis, dia tak tinggal Bismillahirrahmanirrahim, dia tak tinggal Alhamdulillah, tadi kita dah sebut. Yang sekarang rangkap yang kedua, Thumma salatu wassalam, selawat tak tinggal. Kita pernah duduk kemah-kemah rumah, jumpa surat cinta. Surat cinta orang dulu ni. Tak tahulah siapa, tak mahu sebut lah. Kemah-kemah jumpa surat cinta, dia tulis masa tu orang dulu bercinta lepas kahwin. Lepas kahwin dia tulis surat lah. Mungkin suami tugas jauh ke, hantar kat isteri ni. Baca surat cinta macam baca kitab. Baca surat cinta dia macam baca kitab. Tanya kat mak ni apa dia? Oh, ni surat cinta sekian-sekian lah, pok sarah sebagainya. Hantar kat maksud ni macam baca kitab. Dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala qalan nabi. Baca surat, hantar surat cinta kat bini macam baca kitab, macam tulis kitab. Mana ada macam kita bismillah apa tak ada. Mula tulis pecah kaca, pecah gelas, lepas baca harap balas, pen merah, pen biru, you marah I love you. Tu kita. Tak ada nilai langsung.
Tapi orang dulu hebat ilmu dia. Jadi lagu itulah bila kita menulis, tuan-tuan. Kita tulis apa-apa, jangan tinggal bismillah, jangan tinggal alhamdulillah, jangan tinggal wassalatu wassalam. Ni pengarang kita dah tunjuk contoh. Wal ali ma' sahbin wa tubba'in wilad, dan keluarga serta sahabat dan pengikut yang berturut-turut. Bila kita selawat ni, kita bukan selawat atas Nabi sahaja, bahkan turut kepada ahli keluarga Nabi. Bila sebut kata keluarga Nabi ni ada dua kategori. Yang pertama dipanggil keluarga pada maqam zakat, yakni Bani Muttalib, Bani Hashim, kan? Yang beriman lah. Yang Bani Naufal tak beriman. Yang ni macam Habib Ali, semua tu keturunan Nabi tu. Mereka ni makam zakat, tak boleh makan zakat. Hadiah boleh. Nak bagi pada mereka hadiah, Habib, hadiah, dia terima. Habib sedekah, dia tak terima. Saya pernah sekali masa tu Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri panggil ramai madrasah kita, dia terletak ilmu Kuala Ketir, dia mai ceramah. Kita tersilap mulut ni, Allah, laju sangat. Orang bagi kita duit tu untuk hadiah pada dia lah. Dia mai ceramah. Kita pun bagi salah. Ustaz ni sedekah sikit, dia lepas terus. Oh, baru dia teringat, rupanya dia ni habaib, dia ni keturunan Nabi, keluarga Nabi tak boleh makan zakat. Sebab apa? Sebab mereka ni Nabi dah berikan atau beri kepada mereka kemuliaan. Sebab mereka keturunan Nabi. Keturunan Nabi ni mesti berada pada tinggi pada martabat kita. Dipanggil Sayyid, dipanggil Sayyid tu Sayyid lah. Syekh Abdul Qadir, mana Sayyid? Sayyid mana tuan? Pasal apa tuan? Sebab mereka ni keturunan Nabi, mulia. Ada orang kata Said pun buat maksiat, tak apa, itu cerita dia dengan Allah lah. Cuma kita ni martabat kita tu, keluarga Nabi kita ihtiram. Tambah-tambah bila dia orang alim. Orang alim. Saya Habib Umar Habib Ali orang alim semua, akhlak hebat. Ihtiram dia. Maka bila pihak atas ni kita nak bagi, kita tak boleh kata sedekah. Macam kita dengan mak kita lah. Mak kita ni kita pihak, dia pihak atas, kita pihak bawah. Ataupun kita dengan bos kita, kita dengan abang kita, kita dengan guru kita. Kita tak boleh kata ni sedekah macam kita dengan guru kita, ustaz contoh, ustaz ke cikgu, cikgu ni sedekah juga, tak boleh kata macam tu. Kalau ikut secara betul lah. Biar orang Melayu tak kira dah. Tak apa. Tapi bila kita mengaji ni, kita tahu apa yang perlu kita cakap. Orang tak mengaji ni yang kira, tuan-tuan. Lalu tepi tokong anak tanya, "Daddy, tu apa daddy?" Oh, itu Tuhan Hindu. Tak betul. Bahkan kalau dia cakap, dia jawab tu dengan i'tiqad, kufur. Na'udzubillah min zalik. Itu bukan Tuhan. Tuhan ini dia kena ada al-istighna an kulli ma siwa. Tu masuk Tuhan. Dia terkaya daripada segala. Dia tak perlukan yang lain. Takkan hak tu, ketua batu tu tak perlukan kita? Tak, dia perlukan kita. Siapa yang buat dia? Manusia. Mana dia perlukan manusia buat dia? Mana dia tak istighna? Dia tidak ada istighna, tidak ada iftiqar. Itu cerita akidah lah. Jadi itu bukan Tuhan. Habis itu tu apa? Tu sembahan. Ingat, lepas ni bila anak tanya ayah tu apa? Itu sembahan. Itu sembahan, bukan Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan hanya tunggal. Siapa? Allah sahaja. Ni bila kita mengaji, kita bahasa kita jadi betul ya. Jadi samalah tadi ni, bila nak bagi dekat mak, tak boleh kata sedekah. Sedekah ni pihak atas pada pihak bawah. Mak bagi kat kita, boleh kita sedekah. Kita bagi pada anak kita, nah sedekah kat hang. Kita bagi pada orang miskin, nah sedekah, boleh sedekah. Tapi kalau pada pihak bawah kepada pihak atas, nak murid pada guru, anak pada mak, kan, kita rakyat kepada raja, kita kena kata hadiah. Benda yang sama, cuma perbezaan martabat tu. Baik. Jadi dia terlepas terus duit tu. Kita Allah silap ambil balik. Ustaz, minta maaf, saya silap cakap ini hadiah daripada kami, baru dia terima. Tu maksudnya tu. Sebab apa? Tak dibenarkan mereka makan benda-benda yang rendah. Bukanlah kerana depa ego, tak, kerana Nabi suruh jaga. Nabi suruh jaga. Tu benda tu. Jangan kita persoalan pula kan. Baik. Itu kaedah ya. Hari ini semua orang nak persoal. Semua nak soal. Sikit hari lagi saya rasa sembahyang subuh pun orang soal. Sikit hari lagi. Sebab semua guna logika hari ni. Sikit hari lagi sembahyang subuh pun orang akan persoal. Pasal pas sembahyang subuh 2 rakaat. Kita dah tidur dah 8 jam. Lepas tu bila bangun badan dah segar sembahyang 4 rakaat lah. Isyak yang kena jadi 2 rakaat sebab kita letih nak tidur. Sikit hari lagi. Pasal apa? Hari ni zaman orang menggunakan akal. Hebat semua. Na'udzubillah min zalik. No? Baik. Jadi itu keluarga pada maqam zakat. Pada maqam doa, kullu muslimin. Makna bila kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, juga dapat kat kita. Juga dapat kat kita. Ni dia. Wa sahbin, dan juga sahabat. Siapa sahabat Nabi? Orang yang biasa jumpa Nabi, yang beriman dengan Nabi. Berada zaman Nabi, biasa jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi. Walau sabiyan, walaupun kanak-kanak. Dan pengikut yang berturut-turut, wa tubba'in wila. Moga-moga kita juga termasuk dari kalangan mereka yang berturut-turut.
Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Kata pengarang, bermula takut kepada Tuhan itu pusat tiap-tiap keberuntungan, dan mengikuti hawa nafsu iaitu kepala kejahatan tipu daya syaitan. Nampak? Apa kata pengarang? Kita takwa kepada Allah itulah pusat, center kepada segala keuntungan yang lain. Pasal itu bila kita dengar khutbah Jumaat, Tok khatibkan pesan apa? Ittaqullah. Mimbar berpesan takutlah kepada Allah. Takut dengan maksud bertakwalah kepada Allah. Apa maksud takwa? Takwa yakni buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Sebab itu maksud takut. Bukan maksud bertakwalah kepada Allah. Apa dia? Menggigil. Pasal apa? Aku takwa ni. Aku takwa pada Allah. Apa maksud takwa? Takut. Ni aku takut ni. Itu bukan takut. Itu takut kepada makhluk. Itu beza. Takut kepada makhluk, lari jauh. Nampak harimau buat apa? Lari jauh. Nampak hantu apa? Lari jauh lah. Itu beza takut kepada makhluk. Tetapi kalau takut kepada Allah, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dengan maksud semakin banyak ibadat, semakin banyak ibadat. Itu beza takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk, lari jauh. Bapak kita pegang rotan, lari, tunggu duduk lagi. Kan contohnya. Tapi kalau kepada Allah, semakin dekat, semakin nak kenal Allah, semakin banyak sebut Allah. Itu maksud takut kepada Allah. Bukan maksud takut menggigil, tak. Takut dengan maksud buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Jadi di sini dikata madaru kulli sa'adatin. Takut kepada Allah adalah pusat keberuntungan, segala kebaikan duduk di situ. Wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Adapun orang yang tak takwa kepada Allah, dia ikut nafsu dia. Yang Nabi kata wal ahmaq, orang yang bodoh siapa? Bukan orang yang tak dapat straight A, bukan orang yang tak dapat 3.5 above, tapi orang yang ahmaq manittaba hawa, dia ikut hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi dia berangan-angan. Acik nak masuk syurga tak? Nak. Syurga apa acik nak masuk tu? Jannatul Firdaus lah. Amboi. Jawab tak agak-agak, tak rasa malu. Gugul lah nak jawab. Acik ni tak tahu dah. Tapi kalau boleh naklah Jannatul Firdaus. Nampak juga cara malu-malunya tu. Ini dah nak masuk syurga tak acik? Nak. Syurga mana? Jannatul Firdaus ha. Amboi. Cara jawab tu serupa dengan dia ni ahli ibadat sungguh. Terus seorang sahabat kita dia kata apa? Bila tanya tu nak syurga mana? Syurga Firdaus. Syurga Firdaus syurga tertinggi. Tapi bila tengok amalan macam nak ke neraka Jahannam. Tuan-tuan, orang yang tak jaga amal ibadat sebagainya. Jadi maknanya sini orang yang berangan-angan nak dapat balasan baik hari akhirat ni, tapi dia tak ikut pun takwa, dia hanya ikut hawa nafsu. Orang itu kata pengarang hanyalah berada pada kepala kejahatan dan tipu daya syaitan. Na'udzubillah. Habis, kita baca 2 rakaat lagi sikit. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Bahawasanya jalan yang menyampai ke akhirat. Kita ni, kita nak berjalan, nak menuju kepada akhirat. Jalan sebenarnya kita faham jalan, tak ponti tu. Naik kereta pun tak boleh dah. Jalan mana kita buat kerja, buat yang nak sampai kita kepada akhirat. Dia kata sini jalan yang nak menyampai kita kepada akhirat, apa dia? Iaitu syariat dan tarikat dan hakikat. Cerita tasawuf lah ni. Fasma' laha ma musila, maka dengarkanlah baginya apa yang telah dimisalkan. Ni kita kena lalu dekat jalan ni. Kita nak pergi ke Kedah, kita mesti lalu Ipoh, mesti lalu Sungai Perak kan, mesti lalu. Tak mau lalu, aku tak mau lalu kok Perak, aku tak mau lalu kok Kelantan, tapi aku nak sampai juga utara. Macam mana? Aku tak mau lalu dekat Melaka, aku tak mau lalu Negeri Sembilan, aku tak mau lalu Pahang, tapi aku nak sampai juga Johor. Nak pergi kok mana? Kan? Padahal jalan satu je. Mesti kita lalu bila kita nak sampai kepada Allah, nak sampai kepada akhirat, mesti kita lalu jalan tu. Jalan apa? Yang pertama jalan syariat. Syariat ni apa dah? Syariat ni kita mengaji fiqh, kita mengaji tauhid sifat 20 bagi elok, kita mengaji pengajian tasawuf dalam masalah zahir, macam kitab penawar bagi hati tu, macam mana jaga mata, macam mana jaga mulut, macam mana jaga tangan. Dan dia kata lagi dan tarikat. Hari ni duk riuh isu tarikat ni. Tarikat ni apa? Sikit ni lah last. Tarikat ni adalah jalan, tariqah. Tariqah yatruku. Tariq ni jalan. Sebab tu bila kita pergi ke Mekah, polis Arab dia marah kita, dia kata apa?
Macam kita duduk berimpun ramai-ramai depan pintu masjid. Ya Allah, haji tarik haji, tarik haji, tarik. Atau apa tarik? Tarikat lah tu. Tarik pada jalan, jangan duduk tunggu ramai orang belakang ni pun duduk sembang. Apa tani memang kedai kopi lah. Tu maksudnya tarik haji, tarik. Tarik mana? Jalan. Jangan duduk tani ramai orang belakang tu, traffic jam. Tu maksud tarik. Jadi tarikat ni pada perkataan tarik, jalan. Jalan apa tarikat? Jalan nak menuju kepada Allah. Ada banyak mana? Hak kita dengar Naqsyabandi, Aliyah, Ahmadiyah, Satariyah, macam-macam. Hak tu tarikat khusus. Adapun jalan nak menuju kepada Allah bukan hak tu semata-mata. Kata ulama, jalan tarikat nak sampai kepada Allah sebanyak nafas kita. Banyak. Ada orang tarikat je dengan baca Quran. Macam kami di madrasah dulu nak bai'ah tarikat, tok guru kata tak payah. Hang ngulang Quran. Hampa tu hafiz Quran, jadi ngulang Quran sehari 5 juzuk. Tu tarikat. Tarikat jalan nak sampai pada Allah. Ada orang tarikat dia mengajak Quran. Tu macam berlaku di Beris, di empangan Pedu Beris tu kan. Bila dia orang empang, cerita 20 tahun dulu ke apa ni. Nah. Lepas tu bila ayak makin naik, kampung Beris tenggelam. Tu yang buat Beris Jaya di Jalan Sik tu. Tu 5 tu, Beris Jaya. Bila empangan Beris tu ayak naik, kampung tenggelam, dialih-alihkan orang, pindah mereka buat perumahan di Beris tu. Antaranya penghuni kubur nak dialihkan. Dah ada kan cerita? Kan Jabatan Agama yang uruskan tu, mayat yang tak hancur. Baru ni pun yang mak-mak menteri besar pun cerita. Itu cerita bidan, mayat tak hancur. Sebab apa? Dia banyak khidmat tolong orang. Orang nak beranak, hebat pahlawan. Tak ambil duit apa. Ikhlas orang nak bagi. Mayat tak hancur. Jadi untuk bidan lah. Ya. Dan seorang lagi, seorang perempuan juga, mayat tak hancur. Bila diselidik apakah pekerjaan dia, rupanya dia guru Quran, ajak orang kenal alih bata. Tu tarikat dia. Tarikat dia adalah dia ajak orang kenal alih bata. Tu tarikat dia. Ada orang tarikat dia berpuasa, Isnin Khamis ataupun hari ni puasa, esok buka, puasa buka. Tu tarikat dia. Ada orang tarikat dia bersedekah, tiap-tiap hari mesti sedekah. Ada orang tarikat dia adalah dia ni berbuat baik, nak sedekah duit tak ada, nak sembahyang tak apa, nak rajin. Tapi asal orang tak tolong, dia mesti tolong. Suka tolong menyangkui, tolong repair kereta sebagainya. Mana pelbagai, sebanyak mana nafas kita, banyak itulah tarikat nak sampai pada Allah. Cuma orang duk bahas ni tu tarikat khusus. Jenis kena bai'ah mana kita ikat janji. Hang dah janji dengan aku, kan? Aku nak didik hang baca sekian-sekian zikir ni jangan duk ubah. Tu maksud macam kita masuk universiti lah. Universiti dah letak dah undang-undang gini, hang masuk kita buat aku janji. Berjanji akan menjadi pelajar yang sekian macam tu. Hak ni universiti tarikat. Macam tu lah kita kata janji. Tapi kita kena ingat, bukan semua tarikat betul. Dan bukan semua tarikat salah. Ada orang dia kata semua tarikat betul, tak kira hak sesat pun betul juga. Ada orang setengah kata tarikat tu sesat semua, hak betul pun sesat juga. Na'udzubillah. Kita ni jadi orang sederhana. Hak bagian tu serah kepada ahli-ahli dia lah, mereka yang ukur. Cuma sini kita cerita secara umum, tarikat ni banyak mana sebanyak nafas kita. Ada orang tarikatnya baca Quran, ada orang tarikat dia sedekah, ada orang tarikat dia khidmat dengan mak ayah, jaga mak sampai mati. Itu tarikat dia. Mana jalan yang penting jalan nak sampai kepada Allah ni. Mesti kita ada tarikat. Harap dikira syariat aja mengaji fiqh tapi tak ada tarikat. Mayang tak? Ngaji fiqh bab puasa tapi puasa sunat pun tak. Mengaji fiqh bab hukum tapi tak beramal, tak ada tarikat dipanggil. Kat depan nanti dia akan sebut. Wa haqiqatun, pasal apa kita kena dapat satu lagi? Bila kita ada syariat, kita ada pengetahuan agama, kita pun beramal dengan jalan dia ni untuk sampai kepada hakikat. Hakikat ni maknanya kemanisan ahli. Pasal tu bawah tu disebut fa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durun ghala. Dia kata syariat ni seperti mana perahu. Hak kita mengaji fiqh, nak tahu mazhab, kita mengaji tauhid sifat 20, seperti mana perahu. Dengan perahu inilah kita mendayung di atas lautan. Pasal apa kena ada perahu? Berenang tak boleh? Tak boleh. Di gigi air pun kita dah tenggelam dah, tak ada perahu ni. Tak ada sampan, tak ada bot, tak ada kapal ni. Jangan pergi tengah laut, tepi pantai pun. Orang dah lemah-lemah mana ada mandi tengah laut. Yang dah lemah-lemah tu semua mandi dekat gigi pantai lah, kat gigi laut, dekat tepi pantai. Nah, bila tak ada sampan ni, anything happen boleh berlaku, lemah tenggelam. Maknanya kena ada syariat. Hari ini banyak berlaku orang tak mengaji fiqh, tak mengaji tauhid tapi nak terjun dalam tarikat. Nak pergi terjun dalam laut tu jadi tenggelam setengah. Dia main gosok belakang kita, marilah ikut saya. Dia pun tak tahu syekh tu betul tak betul. Dia tak mengaji syariat. Tak tahu hukum hakam. Tiba-tiba syekh tu kata, bila duduk dengan saya tak payah sembahyang.
bayar duit kafarah selesai. Dia pun percaya. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu syariat. Dia absorb je semua. Ini banyak berlaku. Tuan-tuan, kita kena ada ilmu syariat supaya tak senang-senang orang tipu daya kita. Mai gosok belakang kita, marilah berzikir di rumah saya. Kita pun pergi zikir-zikir. Seminggu tak nampak, jumpa balik, hey, lama tak nampak hang ni. Di mana? Aku pergi berzikir rumah syekh aku ni, sampai nampak Allah tu dia. Kita yang berzikir setiap pagi kat masjid pun tak nampak Allah. Dia pergi seminggu nampak Allah lah. Kita pun tanya Allah tu macam mana? Dia kata nampak putih-putih. Wah. Kita mengaji tauhid, Tuhan tak putih, tak hitam, tak cerah, tak gelap, tak terang, tak malam. Kan? Lepas tu macam mana? Saja tanya bila, dia kata Allah Ta'ala mai sentuh pipiku, rasa lembut-lembut, halus-halus. Kita mengaji tauhid, Allah Ta'ala tak lembut, tak keras, tak halus, tak kasar. Macam mana ni? Jom aku nak pergi tengok kat mana ham zikir. Kita pun ikut dia. Dia pergi tunjuk kat pondok. Tepi pondok tu ada pokok kekabu. Pokok kapas tu, yang orang buat bantai tu. Kan? Pokok kekabu. Musim kekabu luruh. Bila kapas tu luruh nampak putih-putih, sentuh pipi rasa lembut-lembut, dia kata tu Tuhan. Kita abang kena hang ni dah tertipu, nampak ni bukan Tuhan, ni kapas, ni kabu. Dia kata la ilaha illallah, jahat betul syaitan tipu aku. Syaitan kata apa? Aku tak buat apa pun kat hang. Hang yang jahil, tak erti, hang tertipu dengan diri hang sendiri. Hang salahkan aku pula, kata syaitan. Syaitan pula marah dia. Sebab apa? Sebab tak ngaji ilmu syariat, kira-kira nak terjun dalam tarekat tak boleh. Nah, sama juga mengaji syariat tapi tak mau terjun dalam tarekat, nak kira ilmu ni kalau kata bahan 4 mazhab ni boleh ke dia. Tapi amalan tak ada. Tak ada amalan, zikir-zikir pun tak ada. Sama juga. Kalau duk gayung sampai atas darat. Duk gayung sampai atas darat. Nak pergi mana tu? Duk gayung atas darat tu. Oh tu aku nak pergi ambil hakikat. Hakikat ni macam mutiara di tengah lautan. Disebut wa haqiqatun durun ghala. Hakikat ni macam mutiara tengah laut. Duk gayung sampai atas darat. Nak pergi mana? Nak pergi ambil hakikat je lah. Tak sampai. Pasal tak mau terjun dalam lautan tarekat. Tak mau nak beramal. Tak mau nak istiqamah. Macam mana nak sampai kepada kemanisan? Nabi sampai tak rasa apa ni? Sampai rasa manisnya dengan hakikat ni. Hakikat ni umpama kita kata manis. Manis sampai tak rasa kaki dah bengkak. Bengkak kaki Nabi. Sebab apa? Manisnya sembahyang. Tak rasa parah. Itulah kita nak tuan-tuan. InsyaAllah moga-moga dengan perbincangan kita ini menjadikan kita sedar di manakah peranan kita, apa yang kita kena buat untuk kita mendalami lagi ilmu Allah Ta'ala dan istiqamah beramal dengannya sampai kita mendapat hakikat, yakni kemanisan. Masa tu tak sedar dah baca Quran sampai khatam pun tak sedar. Ya Allah, khatam dah, nak baca lagi. Habis 2 rakaat, nak 2 rakaat lagi. Habis main 2 rakaat, nak 2 rakaat lagi. Macam main tarawih baru ni kan. Habis 2 rakaat, nak 2 rakaat lagi. Tak sabar, seronok ni. Habis main subuh ni, bila nak zuhur, tak sabar nak main zuhur. Habis main zuhur, bila nak asar ni. Rindu dengan masjid, rindu dengan sembahyang. Itu dipanggil orang yang berada pada tahap hakikat dah. Nah, insya-Allah. Jadi moga-moga dengan apa yang disebutkan oleh Syekh nanti akan menjadikan kefahaman kepada kita untuk kita menjadi orang yang cinta Allah, manis dengan kecintaan Allah sampai kita tak rasa dah benda-benda yang lain tu kecuali manis kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina abwaaba fadlik. Allahumma inna istaudanaka ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajati. Ya Allah, simpankanlah, peliharakanlah, ingatkanlah segala ilmu yang kami baca, yang kami dengar, yang kami lihat daripada kebaikan ilmu itu. Fardudhu ilaina, keluarkanlah ilmu itu saat kami hendak menggunakannya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baru nak mula.